Hadis yang ke-18, orang meminum arak tetapi menamakannya bukan arak. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashribanna nasun min ummatil khamrah yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifullahu bihumul arda wa yaj'ala minhumul kirdata wal khanazir. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidwanita. Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, iaitu dengan gempa, dan Allah Ta'ala akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita satu peristiwa yang berlaku yang ditimpakan ke atas umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan peringatan daripada baginda Rasulullah agar kita berwaspada dan mengambil peringatan yang penting, kerana ia termasuk daripada salah satu peristiwa akhir zaman yang menyatakan sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil. Bahkan bila ini berlaku, maka ia menunjukkan betapa hampirnya kita dengan kiamat, kerana nanti akan berlaku di kalangan umat ini, mereka minum arak tetapi menamakan arak itu bukan arak. Hakikatnya yang dia minum itu adalah arak. Kita tahu bahawasanya arak ini satu minuman yang diharamkan dalam Islam, akibat daripada terpengaruh dengan bisikan syaitan, hawa nafsu, dan juga keadaan orang yang melakukan dosa maksiat kepada Allah. Nanti ada di kalangan orang Islam ini ramai terjebak sehinggakan mereka minum arak seperti mana minum air biasa, dan mereka sudah biasa meminum minuman arak ini sehinggakan mereka akan mengatakan bahawasanya yang dia minum ini itu adalah bukan arak, tapi yang sebenarnya yang dia minum itu adalah minuman arak. Mereka sanggup memberikan nama yang lain, yang mereka minum tu arak tapi mereka menamakan bukan arak. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan atau yang dapat menghilangkan haus. Umpamanya mereka menamakan minuman arak itu yang dia minum dengan memberikan nama yang lain. Umpamanya mereka menamakan minuman itu dengan bir, contohnya. Dia tak sebut arak, tapi dia sebut bir ke, bia ke, ataupun nama-nama yang lain yang seumpama dengan dia. Ala kulli hal, tidak disebut itu arak, tetapi menamakan dengan nama yang lain. Kerana bila sekiranya disebut dengan namanya arak, ini masalah yang besar. Kemungkinan orang dia tak mau minum
ataupun meninggalkan minuman arak tersebut, lantaran dia tahu bahawa minuman itu adalah arak. Bila diberikan nama yang lain, bir dan sebagainya, akan tak disebut tu arak, akan tetapi sebenarnya itu adalah tetap arak yang diharamkan oleh syarak. Tetap arak walaupun diberikan nama-nama yang lain, sebenarnya tetap juga adalah arak yang diharamkan oleh Islam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini merupakan ingatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sebut, maka ulama menyatakan inilah peristiwa yang bakal berlaku di akhir zaman, dan menyatakan bahawa hampirnya dengan kiamat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sebut, kita kena meyakini dan percaya pasti ini akan berlaku di kalangan orang Islam akhir zaman. Sehingga kan kata ulama, bila mana mereka minum arak seperti minum air biasa, dan mereka menukar nama yang lain bagi arak tersebut, walaupun hakikatnya adalah arak yang diharamkan dalam Islam, sehingga kan mereka dah menjadi biasa. Minum arak tu menjadi kebiasaan dah, seperti mana minum air yang biasa. Bila sudah menjadi kebiasaan, apabila ada minuman keras di satu tempat, maka akan ada pula di sana keadaan yang tidak elok, iaitu keadaan yang mabuk. Kerana arak itu memabukkan. Bila sudah menjadi minuman yang biasa dan menjadi kebiasaan mereka, maka berlakulah tuan-tuan di tempat yang mereka minum tersebut, maka ada di kalangannya yang mereka yang mabuk. Sama ada laki-laki maupun perempuan, tak kira apa jua sekalipun, kerana dia sudah menjadi kebiasaan. Kerana bila mabuk, maka ini yang berlanjutan kepada maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, nanti kamu akan lihat bila suasana mabuk itu dianggap biasa lantaran dengan sebab mereka minum arak, mereka menamakannya bukan arak. Bahkan keadaan mereka itu disertai dengan wanita-wanita yang cantik, perempuan yang jelita, beserta dengan alunan muzik yang mengasyikkan. Dan kalau lihat apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya ada yang telah berlaku dan sedang berlaku, dan nanti peristiwa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahkan terus berlaku, yang menyatakan salah satu daripada peristiwa akhir zaman. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashribanna nasun min ummatil khamra. Sesungguhnya akan ada sebahagian daripada umat aku, walaupun bukan semua, tetapi ada orang Islam, umatnya Rasulullah, mereka ni terlibat dengan minum arak. Mereka minum arak. Orang Islam, dia tahu ianya haram di sisi syarak, tetapi dengan imannya lemah, mereka membuat dosa, mereka minum arak. Yusammunaha bighairi ismiha. Akan tetapi mereka menamakan arak itu dengan nama yang lain, sebagai nak mengelabui mata orang bahawa yang dia minum itu bukan arak. Maka diberilah nama-nama yang lain, tapi hakikatnya itu adalah arak. Ni Rasulullah sebut, akan ada nanti di kalangan umat aku yang mana mereka minum arak, tetapi mereka memberikan nama yang lain, bukan namanya arak. Bahkan bila wujud suasana tersebut, ramainya di kalangan umat ini yang minum arak, bahkan mereka menjadikan suasana itu suasana yang maksiat, diiringi lagi
yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Mereka minum arak sambil diiringi dengan alunan muzik. Dalam mabuk, kemudian dengan muzik lagi, dia khayal, dia seronok dengan alunan muzik, diiringi dengan alunan muzik, sambil tu dia minum arak dalam keadaan mabuk. Bahkan mereka bernyanyi bersama-sama dengan perempuan yang cantik dengan alunan muzik, dengan keadaan mabuk, bersama-sama dengan wanita yang cerita yang mengasyikkan mereka. Na'udzubillah, ini suasana yang sangat dahsyat sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, zuriat keturunan kita, daripada terjebak melakukan perkara maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ini berlaku di kalangan umat Islam, maka tak lain dan tak bukan natijahnya Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka bala. Allah Ta'ala akan timpakan kepadanya musibah sebagai satu inzar, peringatan, lantaran mereka jauh kepada Allah, mereka langgar perintah Allah, mereka langgar ajaran Rasulullah, maka ditimpakan kepada mereka bala, musibah. Ini memang satu sunnatullah. Allah Ta'ala hendak nak ingatkan hamba-Nya ada di kalangan yang lalai, yang buat maksiat, dosa dan sebagainya. Maka sebagai satu ingatan Allah Ta'ala berikan musibah. Musibah tu, ujian tu, balak tu, supaya kita duk sedar kembali semula kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'ala minhumul kirdata wal khanazir. Akibat daripada mereka langgar perintah Allah Ta'ala sebut, mereka minum arak dan mereka menamakan bukan arak, maka Allah Ta'ala akan memberikan mereka balak, ditimpakan mereka musibah, iaitu ditenggelamkan mereka dalam bumi. Apa maksud ditenggelamkan mereka dalam bumi? Iaitu kata ulama, diberikan gempa. Diberikan gempa. Rasulullah menerangkan bahawa golongan ini nanti akan ditimpakan gempa bumi. Ditimpakan gempa bumi. Dan kita tengok hari ini sering berlaku gempa bumi, tuan-tuan. Hatta tempat-tempat yang kadang-kadang tak pernah berlaku gempa bumi, berlaku gempa bumi. Kerana ini merupakan musibah, balak yang Allah Ta'ala timpakan lantaran dengan dosa maksiat yang mereka lakukan. Wa yaj'ala minhumul kirdata wa yaj'ala minhumul kiradata wa khanazir. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan golongan ini juga bukan hanya ditimpa gempa bumi, atau mereka juga tubuh badan mereka akan dirubah menjadi kera ataupun babi. Dalam hadis disebut kiradata wa khanazir. Tubuh badan mereka dirubah menjadi kera ataupun menjadi babi. Kalau tak ditimpakan gempa bumi, maka keadaan tubuh mereka Allah Ta'ala tukar. Boleh? Boleh. Tiada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balak musibah lantaran dengan dosa maksiat yang dilakukan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan satu omong yang kosong. Satu perkara yang pasti bakal berlaku dan akan berlaku. Dan bila berlaku ini, maka tunggulah tuan-tuan, balak musibah ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sunnatullah, bila Allah Ta'ala turunkan balak, bukan hanya ditimpakan kepada orang yang melakukan maksiat dosa tersebut. Bukan hanya orang yang meminum arak semata-mata ditimpakan musibah kepada mereka. Tetapi bila balak musibah Allah Ta'ala timpakan pada satu-satu tempat, maka orang yang tak terlibat dengan dosa maksiat tersebut pun akan terlibat.
akan kena balak musibah tersebut. Kerana memang itulah peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang walaupun tak minum arak pun kena. Orang yang melakukan amal ibadah pun kena. Itu memang keadaan sunatullah bila diturunkan balak musibah oleh Allah Ta'ala. Seperti mana yang ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahai Rasulullah, jika di satu tempat tersebut ada orang melakukan maksiat, ada orang melakukan dosa, tetapi di hujung kampung ada orang alim, ada orang saleh, dia dapat buat amal ibadah, dia tak buat dosa, dia tak buat maksiat. Adakah bila mana Allah Ta'ala turunkan balak musibah di satu tempat tersebut dengan lantaran ada sebahagian daripada mereka melakukan maksiat, maka terselamat orang yang saleh tersebut, terselamat orang alim tersebut? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Bila ditimpa oleh Allah Ta'ala akan mereka musibah lantaran maksiat dosa yang dibuat, maka orang-orang yang saleh sekalipun akan terlibat dengan musibah balak yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Cuma tinggal lagi akhirat nanti akan diasingkan. Ini orang beriman, ini orang tidak beriman, ini orang pendosa, ini orang yang tidak melakukan dosa. Tapi di dunia dengan balak musibah ditimpakan sekali. Ini memberikan pengajaran kepada kita, tak lain dan tak bukan tuan-tuan, bahawasanya satu-satu peristiwa balak, musibah, penularan penyakit, gempa bumi, banjir dan apa jua sekalipun bentuk yang diberikan, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, tiada sebab yang lain melainkan umat ini dia dalam melakukan dosa dan maksiat. Dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maka ditimpakan satu demi satu, satu demi satu, sebagai peringatan kepada manusia supaya sedar. Bukan dengan sebab yang lain, dengan sebab dosa lah, maka ditimpakan oleh Allah Ta'ala segala bentuk musibah balak yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh itu, kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kita ni adalah umatnya dakwah. Allah Ta'ala menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ni adalah umat yang terbaik. Siapa? Umat Rasulullah ni Allah Ta'ala berikan status umat yang terbaik berbanding daripada umat yang terdahulu. Walaupun umurnya pendek, amal ibadahnya kurang, kerana Allah Ta'ala angkat umat Rasulullah ini, Allah Ta'ala angkatnya kita ini bukan dengan sebab amal ibadah kita, bukan dengan sebab banyaknya amal saleh kita, bukan dengan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Ta'ala angkat umat ini menjadi umat yang terbaik lantaran dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan umat ini menyuruh kepada kebaikan, ajak melakukan kebaikan. Sebab itu kebaikan-kebaikan yang nak dibuat, yang nak dilakukan, bukan hanya kita seorang, tetapi perlu diajak, perlu diiklankan, perlu dibagi tahu, perlu disebarluaskan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak orang pergi masjid, ajak orang pergi duduk dalam majlis ilmu, ajak orang pergi perkara-perkara amalan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perkara yang mungkar, yang tak baik. Paling kurang pun kita mencegah perkara yang mungkar, kita ada rasa benci di dalam hati. Bukan benci kepada pelaku yang membuat maksiat dosa tersebut, tetapi benci kepada dosa yang dilakukannya. Itu kena spread tuan-tuan, kena tahu. Orang yang melakukan dosa dengan dosa yang dilakukan. Yang dibenci, yang tak suka dalam hati kepada dosa yang dilakukan, bukan orang yang melakukan dosa tersebut. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini,
kita pepah semua tuan-tuan. Dah lah dia buat dosa besar, dengan dia sekali tuan-tuan kita benci. Tak boleh. Yang dibenci kepada dosa yang dibuat. Adapun orang yang melakukan dosa, perlu kita doakan hidayah, perlu kita doakan taufik, perlu ada kasih sayang kepada mereka. Paling tidak pun dalam hati kita. Kerana ada masih lagi kita tidak suka dengan dosa-dosa yang dilakukan. Maka jika umat ini meninggalkan perkara tersebut, maka diangkatlah daripada sepatutnya mendapat khairul ummah, sebaik-baik umat, menjadi sehina-hina umat. Na'udzubillah. Ini yang kita khawatir. Sebab itu kita hidup atas dunia, kita nak masuk syurga semua. Bukan kita nak masuk syurga seorang-seorang, tetapi kita kena mainkan peranan kita. Siapa jua sekalipun kita ni tuan-tuan, pangkat jawatan yang disandang, peranan kita umat Rasulullah ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka insya-Allah bila kita buat ni tuan-tuan, mainkan peranan kita, insya-Allah mudah-mudahan duk lama lagi kiamat. Maka lambatlah lagi kiamat tuan-tuan, kita dapat makmurkan rumah bumi Allah Subhanahu wa taala ni dengan sebaik mungkin, dengan banyak melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, memang sungguh benar sekali, pasti ini akan berlaku. Gempa bumi demi gempa bumi, satu persatu tuan-tuan kita tengok hari ini terjadi di banyak tempat di serata dunia tuan-tuan. Kita tengok satu demi satu gempa bumi, satu demi satu gempa bumi, banjir demi banjir, banjir demi banjir, banjir demi banjir, taufan dan sebagainya di beberapa tempat dunia ini. Itu sebagai apa? Sebagai satu musibah, bala, sesaan daripada Allah Ta'ala lantaran dengan perbuatan maksiat yang bermaharajalela dalam masyarakat hari ini. Lepas tu akhir zaman, orang yang buat maksiat itu, dia akan buat terang-terangan tanpa ada rasa segan silu. Dia terbalik dah. Akhir zaman, orang yang buat maksiat, buat dosa, dia akan buat terang-terangan. Dia akan tonjolkan, zahirkan dosa maksiat yang dibuat tanpa ada segan silu. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, dia pula rasa segan, dia pula rasa malu. Ini akhir zaman tuan-tuan. Bila dah lihat perkara ini, maka tunggulah azab sesaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau golongan ini belum sampai ke tingkat berubah bentuk badan mereka menjadi kera atau babi, seperti mana yang disebutkan akhir daripada hadis ini, akan tetapi kata ulama, perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai cara hidup kera dan babi. Kalau tak ditukarkan secara fizikal tubuh badan mereka, kata Rasulullah, ataupun mereka ni ditimpakan, diubah tubuh badan mereka menjadi kera ataupun babi, kalau tak sampai peringkat begitu, tetapi kita akan lihat orang yang macam ini, cara kehidupan mereka ni pun dah sama dah. Keadaan mereka, pemikiran mereka, akhlak mereka, tindak tanduk mereka, cara kehidupan mereka sudah banyak dah menyerupai seperti mana cara kehidupan haiwan, kera maupun babi. Na'udzubillah. Ini yang kita khawatir tuan-tuan, yang mana ditimpakan kepada masyarakat hari ini lantaran tidak ambil endah, tidak ambil kisah, tidak ambil cakna dengan balak musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai peringatan lantaran dengan dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia hari ini.
Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk berikan ingatan kepada kita bahawasanya setiap dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia, pasti Allah Ta'ala timpakan mereka balak musibah. Pasti ditimpakan kepada mereka balak dan musibah. Lantaran dengan sebab apa? Dosa maksiat yang dilakukan. Yang kedua, bila mana ditimpakan balak musibah kepada mereka, tak lain dan tak bukan itu sebagai peringatan dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Yang ketiga, kita ni umatnya Rasulullah SAW adalah umat dakwah. Kita kena mainkan peranan yang penting, mengembeling tenaga. Siapa jua sekalipun, kita kena fungsikan peranan umat Rasulullah ni, umat dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh dok orang buat perkara yang baik dan mencegah kepada perkara yang mungkar dengan hikmah. Mudah-mudahan bila ini dijalankan, tuan-tuan, menjadi asbab kita dapat terus lagi menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tak lain dan tak bukan pengajaran yang kita dapat ini untuk mengangkat balak musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Tiada jalan lain, tuan-tuan. Solusinya adalah bila umat ini kembali kepada Allah, itu yang namanya taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan dosa maksiat yang dilakukan. Kerana kita ni manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, kita ni manusia ni pasti ada buat salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang yang buat salah, maka hendaklah dia taubat kepada Allah Ta'ala. Iringkan dengan taubat kita kepada Allah lantaran dengan dosa maksiat yang dilakukan. Macam mana sekalipun kita pendosa, jangan tinggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu untuk mengangkat kembali balak musibah yang ditimpakan oleh Allah lantaran dengan dosa maksiat, tak lain dan tak bukan, tuan-tuan, kembali taubatan nasuha, kembali taubat semula kepada Allah. Bila kita kembali semula taubat kepada Allah Ta'ala lantaran dengan dosa-dosa, maka akan ditarik, akan diangkat musibah balak yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solution yang sebenar. Bagaimana kita bila mana melakukan dosa dan maksiat, jangan lupa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengajaran yang kelima yang boleh kita ambil, apabila seseorang itu sering jatuh kepada dosa dan maksiat, jangan lupa juga dia kena sering juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana dia buat dosa, sebanyak itu juga dia perlu taubat kepada Allah. Sesedap mana dia suka buat dosa, sesedap itu juga dia kena sedap juga melakukan taubat. Kena iringkan, tuan-tuan. InsyaAllah lama-lama dosa yang dia buat itu rasa tawar, dia akan tinggalkan lantaran dia tidak tinggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keenam, la tayasu ila rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah. Carilah, raihlah, ambillah kasih sayang Allah Ta'ala. Tak lain dan tak bukan bila mana umat ini dia taubat kembali kepada Allah dan dia terus istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah, insya-Allah dia sentiasa mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran yang ketujuh, tak lain dan tak bukan, bila mana kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia menjadi asbab kita mati husnul khatimah. InsyaAllah kita nak mati kita, penghujung hayat kita mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan menyatakan, mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan husnul khatimah. Maka sebab itu disarankan kepada kita jangan tinggalkan
doa harapan kita kepada Allah supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Setiap kali solat fardu 5 waktu jangan tinggal doa ini. Jangan tinggal doa ni tuan-tuan. InsyaAllah siapa yang berdoa dengan doa ini setiap kali selepas solat fardu, mudah-mudahan dia dapat mati husnul khatimah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal serta sampaikan serta bermanfaat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kuatkan iman kita, dapat jauh tinggalkan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat ditingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala pelihara keturunan zuriat kita daripada musibah, bala, bencana, penyakit yang berjangkit dan sebagainya. Allah Taala jauhkan daripada perkara-perkara yang memudaratkan iman dan sebagainya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita umat yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah. Akhirnya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allahu Jalla Jalaluh. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.